Alhamdulillah, pada jiran-jiran semua saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar sedikit ceramah kesihatan. Semoga ini boleh menyumbang kepada kesihatan hidup kita dan boleh kita beramal dengan baik, insya-Allah. Sebelum kita memulai, kita minta syukur kepada Allah SWT yang menguasai seluruh kerjaan langit, kerjaan bumi dan kerjaan antara keduanya, yang menganugerahkan kita nikmat Islam, iman dan kesihatan. Kalau kita tak sihat, kita boleh pergi sembahyang hari ini. Itu antaralah bersyukur kita dapat bersembahyang berjemaah bersama-sama sembahyang maghrib tadi, sehingga kita dapat menghadiri kerahmatan dan kebesaran. InsyaAllah salawat dan salam kata junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat serta baru mengikut hingga akhir zaman. Sebelum kita mula, kita mohon keberkatan daripada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakan kami dengan kemurahan-Mu dan ampunlah kami dari segala apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui, dan Engkau lah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Apa yang cakap, apa yang saya buat adalah perkongsian pengalaman saja. Saya dari segi latihan, saya tidak pernah di dalam keadaan kesihatan maupun perubatan. So pengalaman saya dalam lebih 20 tahun ni banyak mengajar saya. Sebelum kita mula, kita cuba kimbas kembali. Ini saya ulang-ulang setiap kali ceramah. Semua orang mengakui bahawa banyak berbeza melakukan ibadat ketika sakit atau sewaktu sihat. Banyak perbezaan dia. Dan beruntunglah badan sihat kerana dalam menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Saya tak tahulah, mungkin di bawah sini orang banyak muda pasal lagi. So saya sudah memasuki sirina. Saya rasa nikmat kesihatan lebih sekali-kali. Kalau tak sihat, banyak kereta beribadat. Mungkin kita ibadat sembahyang pun jauh sekali kita buat umrah dan haji. Umrah dan haji ni dia punya prasyarat adalah sihat. Kalau tak sihat tak boleh. Walaupun kita ada duit, walaupun ada benda, kalau tak sihat tak boleh. Itu prasyarat. Semua tawaf, sa'i, pergi pada Arafah, semuanya berjalan. Semuanya pergerakan fizikal. Tanpa ada kebolehan fizikal ni, memang rasanya sukarlah ataupun payah sikit kita buat rukun umrah dan haji. Kalau haji lagi hebat lah, daripada Arafah semua kan, lagi susah lah. Dan begitulah Rasulullah berpesan supaya kita ingat waktu sihat dan sebelum tiba waktu sakit. Di antara pesanan ni banyak sangat diulang-ulang kali, tapi kita selalu terlepas pandang sebab kita sihat sangat hari ni, sampai kita lupa bila kita sakit. Antaranya kan, tajuk saya malam ni adalah jantung. Jantung ni otot paling keras dan dipekerja selagi ada hayat. Kalau jantung terhenti, maka terhentilah. Nampasan terhenti, segala-galanya terhenti. Maka orang talqinkan kita. Saya nak beritahu juga, di sampai jantung kita ada keras, kita ada tulang. Tulang yang paling keras adalah tengkorak. Tengkorak kalau letak kita dah kata saya kat kampus saya biol. Tentu pasal dah hilang pertimbangan. Letak je, belum lagi pecah pula apa lagi. So dua ni kena jaga. Dan Tuhan simpan tengkorak disimpan ke atas dan jantung disimpan di tengah badan kita ni, dan ditutup dengan tulang rangka kita ni. Rangka dilindungi semuanya. Dia dan jantung bekerja dah. Setika kita roh dia tu umur 4 bulan dalam ibu. Rahim ibu, jantung dah bekerja. Dan nadi dah mula bergerak, jantung dah mula bergerak. Begitu sekali jantung dah mula. Benda lain tak berfungsi, jantung dah mula. Sebab jantung ni mengepam darah dalam badan, seluruh badan kita. So jantung belum kita lahir lagi sebab jantung dah berfungsi. Begitu sekali. Kalau tidak jantung tu kita tak hidup, tak boleh. Pernafasan tidak berlalu. Walaupun dalam masa rahim ibu kita belum bernafas benda kan, darah sudah mengalir untuk membekal kehidupan janin tadi, bayi tadi. Kalau tanpa darah mengalir, kita tidak boleh
Janin itu atau bayi itu tak begitu. Dan tidak membesar ayah saya, tak sempat tak sempat pun 19 hari ataupun 9,5 tak sempat. Kalau masa 4 bulan itu roh dia tiup, jantung habis. Dia terus mati di situ je habis. Itu peranan jantung. Jantung otot paling keras dan bekerja selagi ada hayat. Itu jantung. Benda lain boleh terhenti sekejap, jantung tak boleh terhenti. Dan inilah jantung. Jantung ni, penyakit jantung hari ini di Malaysia pembunuh nombor 1. Ini jantung kita kan. Ini benar-benar jantung. Di jantung kalau tengok ke depan mana, dia condong ke kiri. Dia gini, dia tengah ni, tengah sini, condong sikit ke kiri. Itu je. Tengah dia tak tegak, condong kiri. Kalau sakit jantung dia ada macam tu orang. Dia condong ke kiri. Condong ke kiri ya. Itu jantung itu. Posisi dia condong. Itu posisi dia. Ini otot paling keras dalam badan kita. Otot jantung ni. Dia ada 4 bahagian, dari atas 2, bawah 2. Yang atas selalu tu sumbat. Bila dia bawah ni dia tidak boleh pergi ke atas ni. Itu sebab kerana bukan sebab jantung buat bypass tu dia bedah sini. Dia jantung dia bedah, dia tersumbat sini. Sebab dia tersumbat. So darah dia tak boleh pergi. Jadi jam lah. Itu yang buat bypass tu. Ataupun angioplasty, selalu dia buat angio tu, dia pakai stem dia di sini tersumbat. Selalu kamu ni dekat aorta dia panggil. Itu sumbat dia tu. Dia buat macam belur atas stem dia. Besar kalau lubang tu. Jadi darah boleh mengalir balik. Itu antara yang paling kita tahu yang menyumbang darah dan lemak, ataupun dipanggil yang paling popular dipanggil kolesterol. Itu lemak sebenarnya. Okay. Kalau tengok rekod kementerian yang saya ambil, rekod tahun 2012, tahun lepas 2013 tak keluar lagi. Hujung tahun 2014 baru keluar rekod 2013 macam tu. Dia tak ambil ya. Dia akan tengok dia masalah disease skeletal inilah jantung, aliran darah. Dan nombor 1. Ini yang masuk hospital yang paling banyak sekali adalah kelahiran orang mengandung bersalin. Memang popular sebab semua orang sekarang ni kalau boleh tak ada benarkan bersalin dia ke kampung-kampung dah. Hospital klinik sekarang dah macam satu kesalahan dah. Kalau bersalin dia rumah-rumah kan. Sekarang ni kerjaan baru kena bersalin hospital. Jadi kemasukan hospital memang banyak orang yang bersalin. Yang ni. Keduanya masalah pernafasan. Ni kemasukan. Kematian adalah nombor 1 adalah masalah darah, masalah jantung ni. Kedua masalah pernafasan. Penyebab kematian. Nombor 1 kan. Ini hospital kerajaan. Hospital swasta pun sama juga. Kita tahu sini hospital swasta pun masalah jantung juga. Ini semua ni kanser. Ini kanser. Dia swasta besar masuk banyak kanser nombor 2. So sama ada hospital swasta ataupun hospital kerajaan, masalah jantung adalah masalah utama punca kematian. Itu sebenarnya hari ini. Sehingga sekarang pun. Dan kalau kita tidak ubah kita punya gaya hidup kita makan ikut selera, dan mungkin masalah jantung masalah utama masa depan. Kita tak boleh elak. Sebab tu baru ni ada satu cadangan supaya restoran 24 jam dia khas hingga pukul 12 je. 12:06 tu tutup. Jadi orang boleh sikit relax sikit lah. Sebab makan malam ni makan dia tak hadam lemak tu. Itu yang boleh lemak tu masuk dalam jantung. Itu masalahnya. Tak tahulah perjalanan kuasa kita tak tahu. Tapi ada cadangan restoran 24 jam kan dia hadkan sehingga pukul 12 je. Buka balik pukul 6. Tak tahulah, tak tahu bagaimana kuasa kerjaan apa. Sedangkan ini semua nilai-nilai ekonomi. Jadi nanti cukai lepas kurang pula dikutip, tak tahu kan. So kontra sama dengan nak dia buat kuasa kan. Kita punya restoran atau kedai kita sehingga pukul 12 je malam-malam. So kemungkinan ini bukan saja masalah kesihatan, masalah jenayah pun akibat daripada aktiviti yang tidak pernah rehat. Orang pun nak belanja duit tadi dia ragut kan, dia mompak semua lah. Itu antara. Jadi kita harap kerja akan buat seperti supaya mengurangkan aktiviti kurang sihat tadi. Memang kita makan tengah malam kita. Makan paling bagus sekali makan malam antara maghrib dan isyak. Sebab itu kita berbuka puasa lepas maghrib. Dan lepas isyak patutnya kita makan hangat-hangat je.
Tapi hari ni orang cakap kena kita pun. Sebab tu kalau dulu saya makan ringan je lepas siapa. Saya makan ringan, saya tak makan berat lah. Saya tahu makanan lepas tu tidak hadam. Makanan kita hadam. Dan dia jadi tersekat dalam sistem badan kita. Kalau saya sekali okey lah. Kalau tiap-tiap hari makan malam, kalau tiap-tiap malam makan malam kan, konon mengerat aseturahim, sebabnya membeban kepada badan kita. Itu antara lah saya tunjuk bahawa ini statistik yang tahun depan, tahun 2012. So nak 2013 tahun depan lah baru ada. Hujung tahun depan baru dia keluar statistik dia begitu. Dia begitu. So ini data terkini yang saya ambil daripada Kementerian Kesihatan dan web dia. Jadi ini bukti nyata bahawasanya jantung adalah pembunuh nombor 1 di Malaysia. Saya tidak terangkan apa dia macam ubat apa, saya tak kata masuk. Saya lebih mereng kepada macam mana kita nak mengurangkan masalah jantung tadi. Kita ada ini dua fungsi utama jantung, membekal segala keperluan tubuh kita, termasuk nutrien zat tubuh kita, hormon, enzim, antibody, zat lain, air, mineral, oksigen dan pelbagai lagi lah. Kedua, mengeluarkan kotoran, proses perkumuhan, mengeluarkan kotoran tadi, termasuklah kotoran dan toksik, ada racun dari karbon dioksida, limbah nasi, lemak, serta apa-apa yang dikeluarkan semua. Dikeluar dalam ada berbagai saluran keluar yang jelas sekali, buang air besar, kecil, berpeluh, berapa salin ya selalu keluar ni. Kita buatnya oksigen dan juga kita berkahar pun boleh keluar je. Itu semua bahan toksik dikeluarkan dari badan kita. So ini fungsi saya, pengalaman saya, banyak orang datang rumah saya, inilah masalahnya adalah masalah bukan dia tak cukup darah dia tak lancar, dia ikutin slow sebab mungkin tersebab kolesterol ke benda dia tak exercise. Jadi kalau kurang exercise, darah kita slow je sebab dalam darah ada hubungan dengan aktiviti fizikal kita. Kalau kurang fizikal kita, darah pun jadi slow. So darah slow, segala zat makanan pun slow datang, toksik pun slow juga keluar. Jadi itu yang menyebabkan himpunan dalam badan kita. Itu antara lah. Keduanya, apa itu stroke? Ini stroke. Kalau selalunya jantung ni itulah yang saya ingat setahun. Saya ingat tahun ni dah banyak belah orang lah kita buat stroke datang. Dan kita pun ada pergi ke rumah orang tu kan. Jadi inilah yang kegagalan otak memerlukan bekalan darah berterusan membawa oksigen dan nutrien. Ini kadang-kadang tidak cukup oksigen pun mungkin jadi stroke. Apabila saluran darah menyempit, tersumbat atau pecah, bekalan darah akan berkurangan atau terhenti dan sel otak mengalami kekurangan bekalan oksigen itu. Ini selalu nyumbang. Sel kita jadi kelak dan kelak itu macam mana sebab yang ketara sekali adalah kolesterol kita tinggi. Itu tinggi. Selalu kita pecah, tersumbat, tersekat kan. Jadi darah itu sampai. Kalau pecah tu apa masalahnya lah. Selalunya kalau pecah tu kita selalu koma. Selalunya awal ada koma ni. Payah sebenarnya. Kali ini dia panggil stroke, dan stroke adalah serangan otak bila mana bekal darah terganggu. Ini darah penting, sangat penting. Darah mengalir ke dalam bahagian otak kita supaya otak kita mengawal semua fungsi tubuh kita. Itu antara dan gejala dan amaran antara gejala stroke ni kita boleh rasa kebas menunjuk bahagian badan, bahagian muka melayut, jatuh ni saya jatuh dan hidro melalui kaki atau tangan lemah. Ini antara tanda lah. So setelah penglihatan jadi kabur, saya tiba-tiba suka bertutur atau bercakap pun tak jelas, pening, gila mengangin, dia bertumbang, sakit kepala amat sangat, benda muntah macam ini, tanda-tanda awal. Tanda-tanda. Dan dia berkesan kepada dia lah macam ni, otak, brain, mata, kaki, tangan, muka, pada perut dia tak perasan sebagai tempat, tapi yang anggota ni macam badan kaki ni jadi lemah. Di mana kalau otak kiri yang terganggu, dia akan mengganggu sistem belah kanan. Dia putar balik. Kalau otak belah kanan terganggu, dia akan mengganggu sistem tubuh belah kiri. Dia macam tu. Pengalaman saya siapa-siapa yang stroke sebelah
kiri lebih cepat baik banding sebelah kanan. Ini pun diakui oleh doktor juga. Saya pernah tanya doktor, kalau stroke sebelah kiri dia lebih cepat baik. Tapi saya tak jumpa dalam buku tu lah mengatakan kalau apa-apa masa sebelah kiri cepat baik malam-malam. Dari pengalaman saya dah lebih berapa tahun ni saya dapat siapa-siapa yang ada stroke sebelah kiri lebih cepat baik malam-malam. Kita tak tahu. Ini pengalaman saya. Cuma antara sebab mungkin jantung kita condong ke kiri dan sebelah kanan kita ni ada hati ni toksik. Kalau stroke sebelah kanan ni mungkin dia sampai juga darah juga kita tinggi, kolesterol tinggi. Itu yang lambat baik agaknya. Memang orang yang stroke sebelah kanan kolesterol dia agak tinggi. Itu antara lah kolesterol yang tinggi lah. Yang mendekat saluran darah lagi hebat lah. Jadi itu antara punca-punca dia. So stroke-nya ini tanda orang stroke lah. Ini itu macam kebelah kiri, banyak kebelah kiri kan. Ini otak yang tadi saya kat otak ganggu lah. Ini sampai kalau ganggu, kalau sama tak boleh makan, dia makan mau ikut tiup-tiup. Ini banyak. Ini kadang-kadang Datuk buat salah. Dan ini banyak kes saya jumpa. So ini kalau dah kena stroke dah lambat saya dah baik. Selalunya kalau dah sampai tahap ni dia stroke sebelah kanan. Selalunya begitu. Kalau sampai mengatik dia stroke sebelah kanan, dia tak belah kiri. Kiri ni tidak menyebabkan macam sekarang. Ini dia bila nak baik boleh. Kalau dah makan masuk ke mulut dah makan, dia selalunya akan stroke sebelah kanan. Itu pengalaman saya jumpa lah. Ini lambat nak baik, ini lambat. Kadang-kadang sampai 20 kali lebih baru dia boleh 5-6 kali baru boleh tukar tiup, angkat 10 kali lebih baru boleh tanggal ni. Dan lebih banyak kali kalau belah kiri kadangnya kurang dari 10 kali dah boleh gerak, dia boleh bangun dah, Nah, ini antara yang saya dapat. Saya temui setelah hampir 20 tahun ni. Dan punca stroke kita ada dua. Punca yang tidak boleh kawal, ini ada boleh kawal, dan punca boleh kawal. Ini kita boleh kawal. Banyak lebih kurang 70% faktor stroke ni kita boleh kawal sebenarnya. Kita boleh kawal. Faktor yang kita boleh kawal, saya tengok sejarah keluarga ada baka aja genetik ni. Sejarah keluarga ni sehingga 30% saja. 30% saja ni. Dan secara umur yang lebih dari 50 agak berisiko tinggi. Lebih-lebih lagi kalau yang tak jaga kesihatan lebih ketara lah. Lebih ketara. Kita antara lebih ketara kan. So ini suka kawan, tapi kita boleh minimalkan saja. Faktor umur ni kalau kita jaga kesihatan, insyaAllah kita boleh kawal. Secara umumnya sekarang di Malaysia ni, kita banyak mati dia panggil premature death. Satu kalau umur kita, soalnya umur lelaki 72, umur perempuan 75. Kalau ikut lifespan kita, jangka hayat kita. Siapa yang mati bawah pada jangka hayat tu kita panggil premature death. Umur kematian pramatang. Selalunya hubungkan dengan gaya kesihatan, gaya hidup. Ini kebanyakan. Bukan, tapi kita boleh terima umur kita milik Tuhan. Kita tidak boleh kawal. Walaupun sesaat kita berlanjut, walaupun pendek, sekat, walaupun itu milik Tuhan. Umur boleh mati daripada sejak lahir, boleh meninggal sampai umur berapa. Tapi kalau ikut statistik, kita panggil kalau jangka hayat lelaki 72, perempuan 75, siapa-siapa yang mati sebelum tu dia panggil premature death. Itu statistik lah. Tapi kebanyakan rakyat hari ni mungkin banyak yang meninggal premature death. Yang dia panggil tu antara lah. Ini faktor yang boleh kawal. Tekanan darah tinggi kita boleh kawal sebenarnya. Merokok mungkin tidak ada dalam surau dia yang minum keras, tapi merokok mungkin ada. Kita boleh kurang, kita boleh buktikan macam remedi lah. Kurangkan makanan segera dan minuman segera. Ini makanan burger, ni minum nanti nampak cepat. Kita
saya tengok budak sekarang semua nak cepat, semua nak pantas, jadi dia minum kan. Itulah itu yang bahaya sebab kan, apa-apa makanan yang dalam tea dapat dia ada bahan preservatif, aditif, pewarna semua ada. Yang tu bahan yang boleh menyumbat sistem saluran kita, saluran darah. Sakit jantung boleh kawal tadi, obesiti kita boleh kawal, bersenam kita bergerakkan senam. Walaupun orang bekerja, saya ingat seminggu sekali patut kita kurang. Saya ke mana-mana pergi ya, saya dapati mungkin di Bangi ni banyak orang Melayu lah, sebab perlu banyak. Contoh ada 3 tempat yang saya banyak pergi, memang kurang sangat orang Melayu bersenam. Tasik Permaisuri, saya pernah pergi. Tasik Perdana, Teluk Gada kan, Tasik Titiwangsa. Situ 90% orang bukan Melayu dah bukan Islam. Saya tengok, kurang sangat. Saya baru ni ada kawan saya balik daripada Kampuchea tu. Sana subuh cepat, dia kata pukul 4. Dia lepas balik subuh dia pergi, penuh padang, penuh tepi sungai, macam-macam aktiviti pagi. Sana aktiviti. Jadi orang bukan Islam lebih hebat berjaga kesihatan. Lebih ni lah. Sebabnya kesihatan ni satu amanah. Bila kita dilahirkan, sebenarnya kita ni milik Tuhan. Kalau kita tak jaga badan kita tak jaga amanah sebenarnya. Dia tak jaga amanah apa? Kalau kita ambil harta orang, kita tak jaga amanah, macam mana? Apa akibat begitu badan kita? Kalau kita jaga amanah, kalau kita jaga amanah yang Tuhan beri pada kita. Ini kita, tubuh kita ni milik Tuhan. Bibir bahasa Ibrani. Kalau tak jaga, tidak jaga amanah, sampai kita sembahyang duduk, sembahyang pun bertongkat. Kalau saya apa? Kawan saya dekat Malaysia, UK tu ada 2-3 orang lah. Sebaya saya bawa kursi dia sembahyang kan ni. Jauh sekali lah nak berlari exercise lah. Jauh sekali lah berjogging jauh. Kita tak minta jogging pun, daripada berjalan pun cukup lah. Malam-malam. So diet tidak seimbang lah. Ini memang ketara. Saya kadang-kadang depan rumah saya hampir setiap pagi orang ada jual apa, karaben tu kan, pagi makan nasi lemak, nasi lauk tu. Saya pun punya mata tengok orang makan. Pagi kita makan ringan, apa salahnya kan? Kita makan roti kosong apa semua makan. Lepas tu bawa lagi makan sikit. Tapi yang penjual sonok kan. Tapi kita akhirnya menderita. Patutnya kita tidak perlu makan barang-barang berat, sebab kita kerja ringan sebenarnya ni. Rata-rata orang kerja ringan. Orang kampung dulu kerja makan berat tak apa, dia makan puluh, makan semak tak apa. Lepas tu dia membantu tu orang bekerja seharian, tak apa dia boleh makan balik. Kita makan selemak, lauk ayam, lauk udang, lauk ketak. Lepas tu duduk jalan, deg komputer. Jadi badan kita jam, sebab lemak dia tidak digunakan dalam sistem tubuh kita. So kita juga stres. Mungkin kita boleh apakah 1% stres, kita boleh makan stres. Boleh makan stres. Kita tak boleh laksanakan 100%, tak boleh. Dan juga kita boleh kurangkan nasi manis antaranya kan. So mungkin kita kurang subsidi gula. Dia kata kejam boleh berjemaat, tapi kejam berjemaat kita kena bayar mahal. Kuih pun dah mahal kan ni. Kuih pun tak ada, dah tak ada 40% dah lah, jajan lah. Ada pun dah makan kecil ke ni. Mungkin tahun depan lagi mahal lah, sebab elektrik dah mahal. Gaji orang dah minta, dah meningkat dengan gaji minima ni. So akan boleh. Contoh gaji minima ni, katalah sekarang pekerja lah buruh, katakan pekerja restoran ke mana-mana, gaji 500-600. Tahun depan gaji minima 900. Kani kata hari ni gaji dia 1000. Takkan tak lepas 1000 kerja naik 900, takkan aku 1000 lagi kani. Semua akan meningkat. So daripada buruh semua akan meningkat, buruh akan naikkan gaji. Sebab impact gaji minima besar. Kita tak apa, kalau biar gaji orang pembuat roti canai ataupun dia tarik boleh gaji 2000, asal kena dah mahal cakap. So kita bayar mengikut productivity patut, bukan kena paksa orang nak gaji habis. Tahun depan dengan sendirinya kos barangnya saya jangka akan meningkat. Bil elektrik naik 14% dah saya kan. 14% dah. Minyak tak tahu je lah, kolon je, dah hole je. So saya ada kawan saya, dia ada kilang elektronik, dia ada 200 orang bekerja. Dia kata tahun depan, Allah macam mana dia katakan 200 orang nak tanggung gaji sendiri 900, boleh bil elektrik naik, barang tak tahu bila jual tak jual kan.
Jadi dia jadi satu beban. Satu beban. Jadi kita jangan salah siapa-siapa. Kalau kita naik ke depan, jadi saya tengoklah apa langkah-langkah kajian yang buat, langkah-langkah fizikal yang kejang ke umur tahun depan, walau tengoklah. Dan ingatan ni demi kesihatan jantung. Berfikir 2 kali sebelum anda menambah nasi di pinggan buat kali kedua. Fikir 2 kali Ni cuba. Kajian terbaru Journal of American College of Cardiology jantung Oktober 2010, ini yang saya minta, menendahkan tambahan berat badan sebanyak 3.5 kg atau 9 pound dalam tempoh 2 bulan. Dua kan? Ini 2 bulan akan berdepan penurunan fungsi saluran darah. Mana saluran darah tu lah, ada jantung. Ini amaran tanda stroke. So fikirkanlah, sebenarnya kita makan cukup dah sebenarnya. Kita boleh tambah kali kedua tu. Fikirkanlah kan. Ini satu kajian agak terkini juga lah kan. Ingat sikit. So ini ukuran nadi kita. Kita belah atas ni kita boleh ukur nadi kita. Sama ada kita bertahap minima ke average kan. Kita boleh ukur. Ini per minit. Orang yang teknik ni dia slow sikit tau. Semua saya slow. Saya mula dulu saya ada test yang tekanan darah tu. Saya ukur selalu sebab tidur. Saya pun terpanjang 90-60 je. Memang atlet macam tu. Kita tidur, memang darah kita memang rest. Bergerak je normal balik. Saya tekanan darah saya almost normal. 120-80, lama macam tu 125, 124, 123. Bawah tu 81, 85. Macam tu lebih kurang. Kadang 89 kan. 79 macam tu. Lebih kurang macam tu. Saya tekanan darah saya almost average. Tekanan saya sekitar macam ni je. Sebab saya 60 sekitar macam ni kan. Saya dah sekitar 50-60 je. Kali yang paling bagus sekali sekitar ni lah 55 ke 60 sekitar ni. Kalau tengok umur kan. Tengok umur average. Ini yang tak lah. Ini average juga. Boleh skill lah. Kita ucapan. Ini nadi sini kita boleh nadi. Kos ni kita boleh tekan je. Tekan. Dan kita bilang per minit. Kita masuk ni. Kita ukur. Kos ni. Kita macam per minit. Kita berapa nak dia orang nadi. Nadi per minit. Diukur. Boleh tengok. Boleh ukur sendiri. Ukur macam ni. So tengoklah. Kalau dah teruk sangat, kalau teruk tahap sini lah. Dia dah tahap teruk sangat, tinggi sangat. Jadi selalunya dengan tinggi ni, tekanan darah pun tinggi, BP pun kan tinggi, blood pressure pun tinggi. Jadi kalau kita ingat, kita tengok umur kan. Saya sekitar dalam yang paling bagus dalam sekitar 55 ke 60 lebih kurang ni. So boleh tengok umur sama saya lah. Dan boleh kira, boleh rasa, dia boleh rasa. Tekan sini. Dia dekat ini ada tulang, bukan tulang di bawah ini. Misal ini tulang bukan dekat tulang sini. Sini tekan. Boleh tadi kita. Boleh buka sendiri. Ini tekanan darah. Tekanan darah ada sekitar 21 ke 80. Tadi ni saya kata tadi lah. Nombor lebih itu lah. Yang jadi tinggi lah. So hari ni kalau ini normal, memang kita payah dapat normal. Berapa umur 20 ke atas. Kalau kita dalam range 130 dah kira okey dah. 135 yang bawah tu jangan lebih daripada 90. Lebih 90 yang penting yang bawah tu diastolic tu penting. Kalau boleh bawah pada 90. Kalau normal dewasa dia sekarang kalau sehingga 135 masih normal lagi. Bawah jangan sangat bawah pada 130. Kalau dapat 130 okey lagi lah. Sebab darah kita menekan jantung kita ikut
saluran darah kita makin mengeras, makin kita dewasa, makin kita berumur. Jadi akibat tekanan darah tinggi sikit. So kalau you ada dah mencapai 130-35 tu masih okey lagi. Yang lebih pasal 40-50 tu dah tinggi dah. Kalau boleh sampai 120 lagi baguslah. Saya sekitar 120 dah sekali bagusnya. Saya jangan sangat lebih 125 jangan. Alhamdulillah saya agak jaga kesihatan pemakanan, saya tidak tinggi sangat. Tapi walau umur yang sehat, badan yang sehat tidak semestinya menjamin umur panjang. Sekali lagi saya tekankan, umur kita milik Allah Ta'ala. Saya tak kata saya sehat, saya umur panjang, tidak. Saya tak kata saya milik Allah Ta'ala. Hingga hari ini sebenarnya kesihatan adalah kualiti kehidupan. Kita boleh semayang sampai elok, setiap waktu yang ada kita boleh pergi surau berjalan kaki. Itu yang penting kan. Kita boleh buat apa-apa, pergi dengan ceramah pun jejak boleh dengar kan. Betul, itu yang penting. Kita boleh mencari rezeki untuk keluarga, tak masalah. Itu yang penting. Itu ibadah bagi kita. Ini exercise jantung kan. Kalau ada dumbbell lagi baguslah. Cuma dumbbell. Boleh dumbbell tak spesial lah, boleh dumbbell. Ini exercise. Ataupun yang press betul boleh juga press. Boleh dumbbell. Jadi kita boleh ini kalau beli dumbbell besi tu boleh. Saya dah ingat lebih dari 10 tahun dah. Lebih berapa? Lebih 10 tahun dah. Mau tahun dah. Yang besi tu tak dia tak kalah kan. Itu dah makan lama dah. Ini 12 tahun saya beli dah. So kita pakai dumbbell. Sebab ini saya jatuh sikit sakit sini. Kalau ada sakit ni kita sabar. Rasa sakit sini. Jatuh ke sini sikit kan naik. Sini lepas sini. Ini saya jatuh. Sini kalau ini saya ni paru-paru. Di tangan kita ada saraf jantung dan saraf paru dan saraf usus. Kalau macam ni untuk paru-paru. Macam ni badan ni saya sebentar. Jantung. Tekan. Kita buat badan lurus je. Dia jangan sangat. Kita lurus. Kepala. Masa sampai sini. Kalau ni ini saya contoh. Kita buat simbang kalau sini 5 sini kita jangan. Ini saya siap. Lagi pun jantung, lepas tu pumping pun jantung juga. Ini pumping. Ya, ini pumping. Dan kita kalau ada apa? Pumping ini boleh juga kita jadi dari situ. So ini banyak sangat. Kita boleh buat ini siapa laju sekali boleh padang lah. Tapi kalau tak boleh, kita boleh pada rumah ini, boleh pada rumah ini, boleh buat. So exercise tak semestinya pergi padang. Rumah boleh buat. So kita boleh buat dinding, kita boleh buat lantai, pumping, kita boleh dumbbell ni. Ini kita boleh buat. Ini tentang exercise yang kita boleh amal mudah lah. Banyak lagi exercise. Tapi saya cuma ambil yang kita boleh mudah-mudah ingat dan mudah amal. Saya rasa begitu. Dan semua orang boleh buat exercise. Semua orang boleh buat. Ya, saya fikir mudah-mudah yang orang boleh amalkan. Saya tak mahu susah exercise nak beli treadmill lah, nak beli basikal lah. Ibu-ibu tak payah kan. Tak payah. Ini dumbbell ni saya ingat dalam RM23 je sebenarnya. Ini langsung tak ada lah. Berlari ni sebenarnya kalau nak jimat, sekarang saya berlari tanpa kasut dah sekarang ni. Lagi jimat tak ada kasut lah. Langsung tadi dia pakai apa? Pakai seluar baju, tak ada kasut. Saya lari maraton pun tak pakai kasut kan ni. Saya lari maraton pun tak pakai kasut. Setul lagi jimat lah. Ini tu tak ada modal. Ini ada modal sikit, beli dumbbell. Dapat mudah. So kita boleh buat rumah, boleh buat tentang ni penjagaan jantung kita. Dia boleh ingat lah yang ni kan. Saya senang. Saya cuma cari gambar-gambar yang kita boleh amal saja. Saya tak mahu susah. Gambar treadmill, kita beli treadmill ribu pula kan, apa hal kan. Tak mahu. Pergi padang, pergi jalan keliling taman kita kan. Yang saya hampir setiap pagi saya sebagai contoh lah. Tapi tak ada orang contoh, saya dengan isteri saya ikut tak apalah. Saya boleh pusing-pusing taman apa kan. So kita boleh buat ini, boleh rumah. Antara exercise yang kita boleh amalkan. So saya sampai sini tamat dulu.
Ada apa-apa nak tanya tentang ada jantung. Saya tidak sedikit pun cerita pasal ubat ke apa. Saya tak mau campaign pasal ubat. Makan ubat itu, makan ubat itu bukan. Itu bukan tugas saya. Saya cerita macam mana Allah, macam mana exercise. Kalau boleh buat 4 exercise ni dah cukup bagus dah. 4 exercise ni boleh cukup bagus dah. Saya cuba masuk dalam Facebook, saya lagi gambar, cubalah. Saya ambil gambar, masuk kan. Buat ni saya jatuh kan. Saya cuba masuk lah. Sesuai anak saya masuk lah. Saya pun tak faham kan, ada budak-budak faham. So bila berkongsi ramai, saya jatuh kan. Ini saya jatuh yang kita boleh. Ini gambar dah ada saya masuk. So nak masuk. Ini antara yang kita boleh amalkan saja. Agak hari boleh ambil, tak masalah. Tidak guna modal banyak. Tidak guna kos yang tinggi, insyaAllah kita boleh. So ada apa-apa yang nak bertanya tentang masalah jantung tadi. So saya jantung amat penting. Dia adalah organ paling keras dalam badan. Dan kalau kita dia yang keras tu dah jadi lemah, jadi habis lah kita. Jadi apa lagi? Yang itu kan. So jaga saingan jantung anda. Moga-moga kita lebih sihat, amal baik, insyaAllah kan. Dan kita lebih hidup kita lebih berkualiti akhirnya. Penutup sebelum saya berserah kepada Allah, saya berserah diri daripada kemauan taufik dan hidayah. Semoga kecil ibu saya kecil mendapat berkatan daripadanya. Yang buruk, yang kurangnya daripada saya, yang baiknya sebenarnya Allah Ta'ala. Semoga apa yang seluruh kita ini mendapat keberkatan daripadanya, insyaAllah. Saya ada satu soalan cukup emas dan cukup berat yang boleh saya jawab. Saya tidak ada. Jangan tanya saya makan ubat apa, jantung ni ubat apa, saya tak tahu. Saya pun dah lama dah tak pergi hospital. Lama sangat dah tak pergi. Pergi pun pasal gigi ya. Saya dah lama dah tak makan ubat hospital, dah lama dah. Saya lebih suka jumpa antara yang bagus untuk jantung adalah ini bawang putih, bagus jantung. Banyak bubur yang bagus jantung. Di rumah saya ada apa? Ada mengkudu, ada temulawak, ada bagus kan. Itu bagus semua untuk jantung. Yang paling bagus sekali di rumah kita bawang putih lah. Itu memang terkenal di mana-mana, galih ya. Memang bagus dia jantung. Makanlah seminggu sekali, blend dan minum air. Tapi tak sedap sikit, tapi tak apa. Sekejap je kan. Tapi jangan carilah, takut dia apa-apa remedy ni, walaupun sebenarnya dia ada kesan dia panggil aggravation effect, bukan side effect. Dia terlebih obat, dia lebih aggravate. Jadi dia jadi jantung kita lebih kuat, tekanan lebih tinggi pada semua. Itu je. Kita blend sekali makan jangan banyak, sebiji cukup. Sebiji satu lebih ke setengah liter. Tapi jangan sampai 2-3 biji ni kita tak tahan makan. Kecil lah. Minum dia. Sampai tu insyaAllah boleh berkurang banyak. Cubalah. Saudara-saudara, soalan saya ringkas saja. Saya tidak nak menyangka cerita. Yang penting yang tadilah, kalau kita beramal yang ni pun cukup bagus dah. Ingat ini juga. Benda lain tak payah ingat lah. Punca-punca tak boleh ingat. Ini kalau boleh 4-5 perkara ni exercise yang kita boleh ingat, dah cukup lah. Kita boleh amal cukup lah. Ini pun dah boleh mengurangkan sikit. Beli dumbbell tu yang murah-murah tu lah. Dia payah, wasan payah. Tahu ini memang saraf paru-paru, paru jantung ada dekat tangan. Saluran darah kita, jantung ada dekat tangan. Kalau mental boleh juga, tapi dia lain kan. Tapi dia boleh juga, tapi kena ada regu, ada padang, ada boleh. Jadi saya tunjuk yang mudah-mudah kita boleh buat saja. Saya tidak nak susah ke siapa-siapa. Yang boleh kita amal hari-hari di rumah je boleh. Anak warna kita boleh buat, ambil kan, duduk kan. Saya sama dengan TV tu boleh buat. Saya kan sabar rasa lemus ni, sabar rasa lemus ni. Sabar rasa lemus. Itu yang penting ni, saya jantung kan. Kita boleh faham tu. Ini mudah sangat, mudah. Saya rasa ini antara titik yang saya dalam satu ceramah saya pasal tak payah ingat banyak sekali. Ingat 1-2 perkara cukup beramal.
So bulan depan saya cerita masalah yang benda-benda lah. So bulan lepas saya cerita masalah sikit belakang, apa nak exercise belakang. Bulan ni jantung, apa jantung macam tu je. Satu perkara. Ingat, ini cukup. Tak payah ingat benda lain. Saya tak perlu, saya tidak akan cerita bentuk-bentuk saintifik. So walaupun saya tahu tapi tak mau. Saya nanti orang persoalan betul ke fakta yang dalam ini, tak ada. Saya tak mau. Saya ambil fakta yang bentuk statistik, saya ambil itu saya faham lah. Statistik Kementerian Kesihatan tadi saya faham. So ada apa-apa soalan? Kita tak ada soalan, sudah. Saya apa? Dah ada dekat Malaysia dah kan? So ada apa soalan? Dah boleh faham agaknya. InsyaAllah saya tidak perlu ramai orang yang ikut aktiviti kesihatan. InsyaAllah kita berusaha sama-sama kan. Nanti kita cerita pasal pro, macam mana buat exercise pro pula. Ini pada jam mudah nanti saya cerita sikit dah. You pergi umrah dan saya cerita malam cerita sikit. Kalau masalah sikit buat malam kita bertukar makanan kan. Saya buat exercise, saya tunjuk sikit supaya buat tu family lah boleh kurang. So banyak kawan saya pergi umrah kaji exercise ni memang bagus kita, memang berguna. Saya tunjuk sikit lepas ni. Sebab anda pergi lusa kan, malam saya tunjuk sikit lah. Sekejap lagi saya tunjuk. Sebab kena buka purun nak nampak saya nanti nampak. Okay. Tak apa, nanti saya tunjuk. Saya sebut nanti saya tunjuk. Ada modulnya saya tunjuk kemudian lah. Macam mana nampak saya tunjuk insyaAllah. So kalau tak ada soalan apa-apa, saya anggap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya maksudkan. Semuanya yang mudah-mudahnya kita amalkan bersama. Ini kalau tidak boleh berlari kita berjalan pun sebenarnya. Saya tunjuk je berlari ni, tunjuk je kan gambarnya. Berjalan pun boleh. Tak semesti berlari. Entah kata.